Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi cikgu ucapkan kepada anak-anak murid cikgu tahun 6. Jadinya minggu ini kita akan teruskan pembelajaran kita dalam topik teknologi pertanian. Okey, untuk minggu ini standard pembelajaran kita ialah 5.2.6 mengubah anak benih ke dalam raga tanaman mengikut prosedur. Okey, tajuk kita pada hari ini ialah kaedah mengubah anak benih. Jadi, dah sedia ke untuk kelas hari ini? Okey, kalau dah sedia, jom kita belajar. Okey, ini merupakan isi kandungan yang bakal kamu pelajari pada hari ini. Okey, kita pergi satu per satu. Okey, yang pertama kamu akan pelajari ciri-ciri anak benih yang sihat. Kenapa kita kena tahu ciri-ciri anak benih yang sihat ni? Sebab kita nak hasilkan anak pokok yang berkualiti, hasilnya yang sihat dan bermutu tinggi. Okey, ciri yang pertama ialah anak benih mempunyai 2 atau 3 helai daun. Okey, pastikan anak benih kamu tu dia tumbuh 2 ataupun 3 helai daun selepas kamu menyemai. Okey, yang kedua. Okey, anak benih tidak patah ataupun cedera. Pastikan sebelum kamu melakukan proses memindahkan anak benih ke dalam raga tanaman, pastikan kamu lihat dahulu sama ada anak benih tu cedera ataupun tidak. Okey, yang seterusnya, anak benih tiada kesan serangan perosak. Maksudnya perosak kat sini serangga lah. Okey, yang seterusnya ialah anak benih tiada serangan penyakit sama ada kulat, lumut dan sebagainya. Okey, yang seterusnya, anak benih tumbuh dengan sekata. Maksudnya dia tumbuh dalam keadaan sama saja semua. Jadi, ini merupakan ciri-ciri anak benih yang sihat. Okey. Yang seterusnya, mari kita lihat perbezaan anak benih sihat dan tidak sihat. Okey, cuba kamu lihat gambar yang pertama. Ini merupakan anak benih yang sihat dan tumbuh sekata. Maksudnya, tengok ni. Dia tumbuh dalam keadaan sama saiz. Okey, gambar yang kedua ni, anak benih tidak sihat. Ada yang besar, ada yang kecil. Okey, yang seterusnya, anak benih tumbuh subur. Untuk tidak sihat, anak benih terbantut. Nampak tak ada yang dah layu dah pun. Okey, yang seterusnya. Untuk sihat, daun anak benih sihat. Okey, nampak tak hijau, gemuk-gemuk je daun dia ni. Okey, untuk anak benih yang tidak sihat, daun anak benih berpenyakit. Nampak tak? Dah berlubang. Sebab apa? Sebab serangga. Okey, yang seterusnya. Baiklah, kita teruskan dengan anak benih terbantut. Apakah yang menyebabkan anak benih kita tu terbantut? Apakah faktor yang menyebabkan anak benih kita tu terbantut? Okey, ini merupakan antara faktor-faktor yang menyebabkan anak benih kita terbantut. Okey, faktor yang pertama, faktor baja mendap. Okey, air baja A dan air baja B perlu dikacau setiap hari ataupun sekurang-kurangnya 3 hari sekali untuk mengelakkan larutan baja kita tu mendap. Faktor yang kedua, faktor penerimaan cahaya matahari. Tanaman kita perlu didedahkan dengan cahaya matahari yang cukup untuk membantunya membesar dengan sihat. Okey, faktor yang ketiga, faktor kepadatan benang. Benang yang padat boleh menyukarkan akar tanaman untuk tembus mencari baja dalam takung. Okey, faktor yang keempat, faktor benang terlalu nipis. Jadi, apabila kita guna benang terlalu sikit ataupun nipis, benang tersebut tak dapat serap baja dengan sempurna. Jadi, pokok tu tidak dapat tumbuh dengan sempurnalah. Okey,
Untuk faktor yang seterusnya ialah faktor kewujudan lumut. Okey, jika terdapat limpahan baja di atas benang ataupun span yang kita gunakan, disebabkan sama ada air baja yang kita buat tu penuh ataupun takung pernah dialihkan sehingga menyebabkan air berkocak, lumut akan kelihatan di atas span ataupun benang yang kita gunakan. Okey, faktor yang seterusnya ialah faktor persaingan. Jika kita letak anak benih yang berlebihan di atas span ataupun reja benang, tanaman tak dapat tumbuh dengan sempurna disebabkan persaingan antara satu sama lain. Jadi kawasan untuk dia tumbuh tu sempitlah. Okey. Faktor yang seterusnya ialah faktor jenis benih. Yang seterusnya ialah faktor ketahanan dan kualiti benih. Kita perlu menggunakan benih yang berkualiti tinggi. Okey, yang seterusnya faktor warna takung dan penutup. Apabila kita menggunakan warna takung dan penutup yang legap seperti biru gelap, hitam, ia merupakan warna yang dapat menyerap haba. Dia akan menyebabkan air baja kita tu panas dan bertindak balas pada akar tanaman. Jadi, apabila kita menggunakan warna cerah pula, dia akan membenarkan cahaya masuk dalam takung, maka terhasillah lumut. Okey. Faktor yang terakhir ialah faktor net hitam. Okey. Apabila kita menggunakan net hitam, dia akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman kita. Hal ini kerana ia akan menghalang tanaman kita itu daripada mendapat cahaya matahari yang cukup untuk proses pertumbuhan tanaman tersebut. Okey. Okey, mari kita lihat kaedah mengubah anak benih. Proses ini perlu dilakukan dengan cermat supaya anak benih tidak rosak. Kaedah mengubah anak benih adalah seperti berikut. Langkah pertama, pilih anak benih yang sihat. Langkah kedua, masukkan anak benih ke dalam raga tanaman. Langkah ketiga, masukkan raga tanaman ke dalam lubang pada penutup takung. Murid diingatkan untuk mengacau larutan nutrien terlebih dahulu sebelum meletakkan penutup takung yang telah diisi dengan raga tanaman. Langkah keempat, letakkan takung hidroponik di bawah struktur pelindung hujan untuk mengelakkan kecairan larutan nutrien. Baiklah, itu merupakan kaedah-kaedah untuk mengubah anak benih. Kamu juga boleh rujuk buku teks muka surat 54 dan 55 untuk rujukan. Baiklah, yang seterusnya, penjarangan anak benih. Apa itu penjarangan anak benih? Okey,
penjarangan ni dilakukan dengan mencabut pokok ataupun memotong batang dengan pisau yang tajam. Ini bertujuan untuk mengurangkan anak benih ataupun pokok bersaing untuk mendapatkan cahaya, air dan nutrien. Ia juga bertujuan untuk menentukan tumbesaran yang sekata dan hasil yang tinggi. Kita lakukan penjarangan anak benih ini untuk mendapatkan tumbesaran tanaman yang sekata. Maksudnya, dia tumbuh dalam saiz yang sama dan hasil yang tinggi. Sebab dia tak perlu bersaing antara satu sama lain untuk mendapatkan cahaya matahari, air dan larutan nutrien. Okey, ini merupakan contoh aktiviti penjarangan anak benih. Okey, yang seterusnya ialah anak benih akan hidup dan membesar dengan subur apabila mendapat bekalan nutrien yang cukup. Jadi, kita perlu pastikan akar anak benih mencecah larutan nutrien ketika diletakkan pada takung tanaman. Pastikan akar anak benih ini mencecah larutan nutrien. Okey. Baiklah, mari kita teruskan dengan tips mengubah anak benih. Tips yang pertama, larutan nutrien perlu dikacau terlebih dahulu sebelum meletakkan penutup takung yang telah diisi dengan raga tanaman. Ini bagi mengelakkan larutan nutrien itu menjadi mendap. Okey. Yang kedua, gunakan penutup takung yang diperbuat daripada polisterina atau kertas tebal kerana dapat mengurangkan suhu larutan. Okey, ini macam tadilah cikgu terangkan. Apabila kita gunakan penutup takung yang berwarna legap dan cerah, ia dapat mempengaruhi suhu larutan nutrien kita dan larutan nutrien tersebut akan bertindak balas dengan akar tanaman. Okey, yang terakhir, letakkan tarikh mula menanam anak benih pada setiap takung supaya mudah menentukan waktu memungut. Ini kita dapat ketahuilah waktu memungut yang sesuai untuk setiap tanaman. Okey, sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap kamu faham apa yang cikgu terangkan sebentar tadi. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.